Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani menjelang Malaysia memilih. Antara yang menjadi perhatian Pilihan Raya Umum ke-15 adalah beberapa perkara berkaitan dengan reformasi pilihan raya dan akan berlaku dalam Pilihan Raya Umum ke-15 kali ini. Antaranya undi 18, pendaftaran automatik dan juga akta anti lompat parti. Walaupun pendanaan politik sudah pun dinyatakan akan berlaku dalam sesi atau sitting Parlimen pada ketika ini, tetapi nampaknya Parlimen sudah pun dibubarkan. Pendanaan politik antara topik penting dalam setiap kali bercerita tentang reformasi pilihan raya, tetapi mungkin untuk sesi pilihan raya akan datang akan kita lihat akta itu akan dikuatkuasakan. Jadi antara individu yang dianggap reformis berkaitan dengan reformasi pilihan raya ataupun electoral reform ini, tetapi ia biasanya kita akan kaitkan dengan di kalangan ahli parlimen pembangkang ataupun di kalangan mereka yang ingin menggerakkan reformasi parlimen dan sebagainya. Tetapi di kalangan ahli parlimen Barisan Nasional juga salah seorangnya yang paling lantang di parlimen ataupun di luar dan sering juga membuat kenyataan media, yang berhormat Datuk Seri Azalina Osman Sain. Terima kasih Datuk Seri. Thank you so much. Terima kasih. Itu kredit pertama saya lah. Terima kasih. Saya kata pun berharap topik ini dapat kepada Datuk Seri. Alhamdulillah nampaknya Datuk Seri datang ke Agenda Awani. Jadi adakah ini game changer untuk Pilihan Raya 15? Sudah tentu. Sebab dulu bila kita lantik wakil rakyat tu, kita selalu menganggap tu proses 5 tahun sekali tu. Lepas dia menang tu, dia wakil rakyat, dia boleh buat apa dia suka. Sekarang dah tak boleh. Sebab kalau dia macam yalah nak order online lah. Macam Lazada ke Shopee. Order lain, kena hantar lain. Jadi sebenarnya lompat parti ni lebih kepada, saya percaya, saya cakap ikhlas, lebih kepada Sheraton move lah. Apa yang kita tengok banyak rakyat marah sebab mereka keluar mengundi atas satu harapan, kemudian apa pun justifikasinya agak susah. Itu sebabnya saya percaya mungkin PRU 15 ni yang mana rasa macam tak bersama mana parti politik bertandinglah bebas. Lepas tu senang sikit nak pergi JV ke apa. Ya, Datuk Seri bercakap ini saya rasa bukan hanya di Parlimen, bukan hanya atas kapasiti latar belakang undang-undang, tetapi juga bercakap di Majlis Tertinggi UMNO dan juga ketika berjumpa dengan pihak media. Akta anti lompat parti dan bagaimana kita rasakan ia tidak akan berlaku? Kerana ada loophole juga, ada beberapa yang masih kurang dan juga sudah pun dinyatakan ketika perbahasan di Parlimen sebelum dimuktamadkan itu. Dan kita tahu undang-undang baru ini pastinya akan dipraktiskan dan di perjalanan itulah baru nampak kelompongan dan sebagainya. Ramai berkata ini berkaitan dengan individu ahli Parlimen, tetapi tak cerita lagi tentang koalisi parti yang masa pilihan raya dia koalisi dengan A, tetapi selepas pilihan raya dia koalisi dengan A itu dah tak ada koalisi dengan B atau penambahan. Jadi macam mana kita akan lihat senario itu? Saya melihat bahawa akta lompat parti ini lebih kepada obligasi moral, moral obligation. Seorang yang mahu menawar diri untuk pilihan raya, sama ada pilihan raya peringkat Parlimen ataupun peringkat Dewan Negeri. Supaya bila kita menawarkan diri, banyak orang lupa bahawa wakil rakyat itu dia menawarkan diri bukan saja untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat yang disebut sebagai yang berhormat, tetapi juga membawa bersama dasar dan kepahaman dan kepercayaan dia sebagai seorang ahli politik. Kalau kita dalam parti politik yang saya selalu menganggap parti UMNO ni seperti parti politik yang center right, maknanya dia tengah tapi dia ke kanan. Ada orang kata parti politik lain tu kanan ke kanan tu mungkin parti politik yang begitu ekstrim. Tapi kalau kita tengok UMNO dan Barisan Nasional dah lebih 60 tahun daripada tahun 1997, dasar-dasar tu kita dapat lihat lebih kepada keadaan multiracial, pelbagai kaum. Dan itu ditawarkan semula. Dan saya selalu dengan bangganya mengatakan bahawa Parti Barisan Nasional selalu menjadi game changer. Pertama sekali, contoh pengalaman saya dalam kewujudan Puteri UMNO. Hari ini ramai parti politik ada suara orang muda. Undi 18 adalah contoh. Kemudian kita tengok kepada akta lompat parti di mana parti saya tidak pernah menahan saya bersuara sebagai ahli parlimen untuk membawa undang-undang ini di bawah Private Members Bill, supaya mendapat satu di segi lihat sebagai fair game lah, game changer yang lebih berlaku adil. Supaya bila kita bertanding politik, kita menawar diri kita kerana itu kepercayaan kita, rakyat mengundi kita, itu yang mereka dapat untuk kita memberi perkhidmatan kita.
Dan saya juga melihat kepada Akta Lompat Parti ini sebagai satu akta yang mana kalau kita suka ke tidak suka, parti politik akan memainkan peranan yang lebih besar daripada individu politician. Contohnya Akta Lompat Parti ini berkata kalau kita bertanya atas satu lambang logo, itu logo parti katakan sebagai contoh. Kalau kita keluar atas apa alasan sekalipun, kursi itu akan gugur. Dia keluar terlucut. Ya. Maknanya dia macam kata orang gugur talak lah atas perbuatan. Tetapi macam taklid lah tu. Macam taklid lah. Tetapi exceptionnya, kecualiannya kalau dia dikenakan hukuman expulsion, maknanya didenda oleh parti ke dia dibuang oleh parti. Tapi itu pun kita lihat kerana Seksyen 18 di bawah Akta Pertubuhan bahawa adanya ouster clause. Tetapi sebenarnya bagi saya, Akta Lompat Parti ini boleh dianggap sebagai satu langkah yang pertama kepada political reform yang kita nak tengok daripada orang politik dalam negara kita, yang pelbagai parti politik, pelbagai dasar, kepercayaan, dia punya lining kepada satu yang lebih meletakkan keutamaan kepada pengundi. Ini sangat penting sebab selepas kita bercakap tentang reformasi melalui political reform, kita mesti tengok kepada infrastructure reform. Contohnya, parlimen mesti betul-betul bebas. Ini pandangan saya sebagai mantan ahli parlimen pengerang. Saya melihat bahawa ini satu cara kehadapan untuk kemodenan sistem demokrasi dalam negara kita. Kita mengamal demokrasi. Tapi demokrasi bukan saja menanam tebu di bibir mulut. Demokrasi ini mesti dilihat di segi pelaksanaannya sekalipun. Bererti bahawa ahli politik yang bersuara dalam parlimen mesti juga dilihat sebagai ahli politik yang membawa kepada jawatan dan tugas mereka pertama, iaitu membuat undang-undang. Dan undang-undang ni kadang-kadang mesti diberikan kebolehan untuk membuat private members bill, undang-undang mereka, undang-undang tersendiri. Masalah kita kadang-kadang terlampau banyak sangat penekanan pada kerajaan. Kerajaanlah segala-galanya. Bila kerajaan adalah segalanya, keputusan yang dibuat kerajaan dipersoal. Banyak orang tak puas hati, undang-undang mereka tak bersetuju. Itu sebab kalau kita tengok hari ni, saya ucap tahniahlah kepada Barisan Nasional dan Perdana Menteri kita, Yang Maklumat Datuk Seri Ismail Sabri, sebab MOU yang kita wujudkan tu, suka tak suka, memang game changer. Sebab maknanya kita boleh duduk bersama lah. Ya, Datuk Seri, ada juga setengah pihak mengatakan bahawa ini semua politicking. MOU ini politicking kerana jika mereka tidak bersama dengan MOU, mereka tidak dapat apa yang sepatutnya yang mereka dapat. Seperti dana tambahan untuk ahli parlimen dan apa yang berlaku seperti MOU MA 63, Akta Anti Lompat Parti dan juga berkaitan dengan Undi 18 sebelum itu lagi, itu dah memangnya menjadi iltizam setiap ahli parlimen. Adakah semudah itu? Cara ikhlas masa kami pembangkang 22 bulan kami tak dapat dana politik, tak ada pun disebut MOU, tak ada pun nak duduk bincang undang-undang, semua bukan suka dia je. Sampai batu putih pun dah kena jual. Betul? Pulau Batu Putih ke batu-batu putih. Pulau Batu Putih. Itu isu lain lah. Tapi maksud saya ialah banyak yang boleh kita dapat, terutama sekali kalau keputusan pilihan raya tu yang tidak berat kepada mana-mana parti politik. Seimbang. Memang kita perlu kepada satu langkah persetujuan sebab di parlimen dia kena buat undang-undang dan lulus undang-undang. Kalau tak cukup nombor, macam mana nak buat kerja? Sebab peranan parlimen tu buat undang-undang. Itu sebab kita panggil MOU, ada orang panggil lain. Ada orang kata bukan MOU, satu perjanjian, ada orang kata CDF, ada orang kata CSA, macam-macam kita panggil. Tetapi ialah duduk semeja. Persefahaman. Tetapi yang penting saya tengok yang agak menarik ialah banyak undang-undang tu dapat kita luluskan dengan perbincangan bersama. Banyak melalui prosesnya. Select committee. Select committee. Yang mana sangat penting. Contohnya Akta Tembakau yang tak sempat. Tapi semua pihak berbincang. Akta Lompat Parti ni pun sama, banyak pihak berbincang. Bila kita dah bincang dalam jawatan kuasa khas tu, masa kita di Dewan tu, senang nak lulus. Semua orang dah faham. Setakat bangun bercakap supaya rakyat tahu kita buat kerja tu, okey lah tu. Tapi isu dia ialah, kita boleh bincang dalam sesi-sesi sebelum bipartisan supaya kita dapat keluar kepada undang-undang yang lebih baik untuk semua pihak dan semua suara dapat didengar. Ya, bagi saya inilah sebenarnya agenda reformasi politik yang sebenarnya yang kita lihat sebagai dalam hashtag saya walk the talk. Ya. Okey, Datuk Seri. Datuk Seri tadi ada sentuh tentang pelantikan ketua-ketua institusi penting negara. Perlu dirujuk kepada fungsi parlimen juga seperti ketua SPRM, ketua SPR, institusi yang pentinglah, very critical.
Tetapi apabila Datuk Seri membuat ucapan di galeri UMNO pada bulan lalu berkaitan dengan Datuk Seri Ismail Sabri wajar meletakkan orang kita sebagai peguam negara. Jadi ramai juga yang melihat Datuk Seri reformis macam mana yang sentiasa mengangkat bagaimana parliamentary demokrasi perlu diangkat sebagai sesuatu yang lebih menghormati separation of power, tetapi tak sementelah itu Datuk Seri mengungkapkan. Mungkin Datuk Seri nak jelaskan. Tak, saya rasa banyak orang salah faham. Sebab bila bercakap tentang peguam negara, itu adalah jawatan eksekutif. Peguam negara bukan jawatan judiciary, dia bukan daripada badan kehakiman. Dia adalah eksekutif yang begitu tinggi dalam segi undang-undang sebagai pendakwa raya. Dan bawah perlembagaan bawah perkara 145 tu, kuasa dia tu memang kuasa yang memang melindungi dia menjalankan tugas. Jadi bila kita bercakap dalam semua sejarah mana-mana parti politik, sudah tentu kita melantik orang yang kita anggap sebagai orang kita bukan sebabnya apa, kerana kita mahu wujudkan kedudukan yang disebut sebagai memecahkan kepada jawatan peguam negara tu yang sebaiknya kepada dua, political AG dan pendakwa raya yang berlaku. Ada negara bentuk Commonwealth macam kita dibuat sedemikian, ada yang tidak. Tetapi di UK dibuat sedemikian. Tapi kita pun pernah ada peguam negara daripada parti DNA UMNO. Saya dah sebut nama kan, saya pun dah tulis surat, tulis dalam mana artikel-artikel saya. Tetapi yang banyak orang, saya kata bila orang UMNO bercakap semuanya jahat, ya. Bila parti lain bercakap semuanya baik. Tapi itu pandangan umum, tak apalah, saya tak ada masalah. Tapi saya rasa banyak kita perlu menerima hakikat bahawa dalam kita bercakap tentang peranan dan tugas tanggungjawab, dia proses pelantikan tu satu proses yang boleh kita kata kita mahu ketulusan, kita mahu jawatankuasa parlimen melantik. Saya tak lihat lebih kepada pelantikan. Saya lihat kepada pelaksanaan tugas. Maknanya kalau ada pelaksanaan tugas, kena accountability tu. Contohnya dalam jawatankuasa khas, Select Committee, saya jaga dalam isu wanita dan kanak-kanak. Macam-macam agensi kerajaan kita panggil tak nak datang. Jawapan mereka masih lagi. Sebab mereka kata mereka tidak ada tanggungjawab untuk hadir. Sebab dikatakan bahawa mereka tidak dituntut dalam prosedur yang ada untuk hadir atas kewajipan, kecuali PAC, Public Accounts Committee. Itu dia ada syarat khas, dia kena hadir. Kalau tak kena hadir boleh kena subpoena. Contoh satu. Jadi di sini bila saya bercakap tentang peguam negara, saya selalu berkata di parlimen, kalau kita dalam sebagai ahli parlimen proses kita buat undang-undang, banyak undang-undang daripada kerajaan kena jawab. Setakat meletak orang politik atas kerana dia orang politik menjadi menteri, ketimbalan menteri untuk menjawab, tak ada kesempurnaan di segi kepahaman undang-undang. Sebab kadang-kadang peguam negara akan beri jawapan yang dia nak jawab lebih pun dia tak boleh jawab. Itu sebab contohnya macam yang Berhormat Santumbong dululah, mantan menteri undang-undang, dia seorang peguam, dia punya pengalaman, dia boleh jawab. Tapi takkanlah dia nak berdiri hari-hari jawab untuk semua kementerian. Tak selesai. Sepatutnya peguam negara hadir ke Dewan Rakyat, ke Dewan Negara untuk jawab. Dan peguam negara ni sekarang ni nak jawab susah sebab dia tidak dilantik melalui sistem tersebut. Dia dilantik atas an outright system di mana dia dilantik kerana dia dilantik melalui perlembagaan. Jadi apa yang kita nak ialah supaya di parlimennya adanya satu sistem yang dipanggil sistem accountability. Setakat nak lanyak je orang politik, marah je menteri, marah je timbalan pun tidak adil. Tak adil. Sebab kadang-kadang perlunya satu penerangan yang lebih mendalam. Dan kita tahu di parlimen selalunya order of business ialah government business. Dan saya tengok contoh, saya bagi analogi kedua saya ialah di Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri ada penasihat undang-undang. Dia duduk dalam mesyuarat exco, dia dipanggil Yang Berhormat. Dan dia pergi menasihati sebab dia bertanggungjawab pada keputusan yang dia buat dalam Kerajaan Negeri tersebut. Sebagai kita bercakap tentang peguam negara, dia ada juga pendakwa, dia adalah juga penasihat undang-undang nombor 1, semua tugas dia. Itu sebab saya kata, dan bab ketiga yang saya amat-amat menekankan sangat ialah wujudnya parliamentary draftsman untuk parlimen supaya dapat membantu. Saya cakap benda ni banyak kali saya berulang. Tetapi sebenarnya banyak orang kadang-kadang salah faham. Dia kata, kalau ini peguam negara orang kita pun orang-orang BN dan UMNO akan bebas. Bukan. Isu dia ialah political AG dia ke parlimen melalui contohnya dia menteri undang-undang merangkap peguam negara yang dan pendakwa raya profesional. Jadi macam-macam kita boleh buat. Ada. Supaya rakyat puas hati bahawa pelaksanaan undang-undang tu tulus. Dan accountability itu lebih jelas. Itu sangat penting sebab bagi saya, kalau kita tidak ada proses accountability, bila kita ke parlimen tu untuk apa? Takkan wakil rakyat main undi je, tanya soalan tak boleh, panggil tak boleh.
rujuk tak boleh. Jadi nak jadi wakil rakyat ni, kita nak pergi pilihan raya ni untuk apa? Takkan nak lantik Perdana Menteri je boleh. Itu yang jadi masalah kita kadang-kadang. Kita pun kena tahu bahawa rakyat mahu melihat tuntutan wakil rakyat dia di peringkat negeri ataupun pusat menjalankan kerja. Itu sebab dia pergi pada wakil rakyat nak minta bantuan, dan wakil rakyat tak boleh bila dapat permohonan tu dibuat kita kata saya tak ada kuasa, saya bolehlah jadi postman bawa surat, tapi keputusannya adalah agensi kerajaan. Sebab negara kita ni memang wakil rakyat tu setakat menjalankan tugas di parlimen. Datuk Seri, berkaitan dengan electoral reform ataupun parliamentary reform, demokrasi reform di negara kita ini, yang akan menjadi tumpuan adalah undi 18 dan pendaftaran automatik untuk PRU15. Datuk Seri anggap kelompok ini bagaimana? Bagi saya ini sangat penting, sebab ini adalah kata orang kepahaman kepada proses demokrasi. Sebab kita perlu mempunyai kepahaman bahawa kita perlu menuntut daripada mereka yang kita berikan tanggungjawab. Saya percaya bahawa ini satu amalan yang begitu positif. Itu sebabnya bila undi 18 dibawa oleh kerajaan PH dan kami adalah pembangkang, kami langsung tidak menentang. Terutama sekali kami punya head of the opposition bloc yang Muhammad Mantan tak pernah bantah, kita menyokong sebab kita percaya dan kita yakin ini sesuatu yang akan berlaku dan tetap akan berlaku. Itu sebabnya macam UMNO, Puteri UMNO, Pemuda UMNO ni memang lama kita wawarkan dalam politik. Tetapi yang perlu kita lihat bagi saya ialah bila mereka mengundi, mereka perlu mempunyai kepahaman kenapa mereka mengundi. Kita tak boleh hanya mengundi sebab kita rasa bahawa kita suka A dan kita tak suka B. Kita perlu mengundi sebab kita mesti tekan kepada kesan yang kita meletak parti kerajaan sedemikian. Ini tanggungjawab kita. Adakah ini akan menjadi pencetus memberikan motivasi kepada anak muda untuk ke kotak undi apabila tarikh diumumkan nanti? Mungkin kemungkinan lah. Tapi saya yakin di kawasan bandar dan luar bandar mungkin ukurannya agak berbeza. Mungkin pun pengundi wanita dan pengundi lelaki pun mungkin ukurannya agak berbeza. Tapi saya nak sebutlah macam saya dan parti saya UMNO sebagai contoh. Banyak wanita UMNO, Puteri UMNO memainkan peranan begitu banyak di mesyuarat sayap, mesyuarat agung. Mereka lah memberikan jumlah di segi quorum. Kalau tak ada mereka ramai, quorum pun tak dapat. Itu sebabnya bila kepimpinan parti bercakap tentang 30% wanita tu, kita ke situ pula. Bagi saya itu satu komitmen yang begitu afdal lah. Satu komitmen yang begitu bukan saja berani, tetapi saya yakin dan saya nak selalu memberikan keyakinan pada saya bahawa ini satu komitmen yang bukan hanya lip service. Sebab kita tidak boleh lari daripada jumlah wanita pengundi dalam negara kita ke jumlah wanita dalam negara kita lebih kurang 51%. Dan ramai wanita di luar sana bekerja memegang jawatan begitu besar. Tetapi kenapa kita menidakkan? Wahal saya nak sebut hari ini orang nak marah-marah lah. Banyak undang-undang yang berlaku sejak kebelakangan ni datang daripada kelompok wanita. Betul, hebat. Akta gangguan seksual. GEG. Yang sedang kemudian kita tengok pada akta baru ni iaitu tentang the Stalking Act. Dan kita bercakap tentang lompat parti, ramai ahli-ahli politik orang wanita bercakap. Jadi kalau kita nak ramaikan pembuat undang-undang, kita mesti mendapatkan ramai yang lebih serius. Okey, Datuk Seri, berhadapan dengan itu, dia bukan hanya datang secara automatik begitu. Kita nak minimum 30% representasi wanita dalam politik, kita perlu buat kota kalau itu dapat dilaksanakan. Tetapi ia perlukan visibility. Kalau UMNO ada sayap wanita, ada sayap sampai level puteri, tetapi di peringkat membuat keputusan majlis tertinggi itu masih minimal jumlahnya, dan apabila nak mencalonkan, nampaknya di depan kita ni memang tak ramai wanita. Jadi sekali lagi Datuk hanya berbangga di peringkat jentera, di peringkat cukup quorum mesyuarat, tetapi untuk peringkat membuat keputusan paling tinggi untuk meletakkan calon wanita itu Datuk Seri seorang. Jadi mengapa ini perlu diberi perhatian? Kalau UMNO boleh letakkan kota minimal 30% untuk pilihan raya kali ini, adakah wajar langkah ke hadapan nanti majlis tertinggi kalau pemilihan mesti kota minimum 30%, tak cukup kita top up?
Datuk Seri? Saya sebenarnya tengok ada kadang-kadang ramai pun NGO wanita tak setuju pada elemen kota. Ya, betul. Pasal kota tu nampak macam Memohon. Macam memohon lah. Betul lah. Tapi Merayu. ada juga percaya bahawa kota ni penting sebagai mukadimah. Maka benchmark. Sebagai tanda entry, arah. Siap. Tapi yang penting bagi saya hari ni, kalau orang kata tetap UMNO, saya nak tolak balik pada parti lain. Ya. Kenapa hanya tengok pada UMNO? Betul. Tengok pada semua parti dalam negara kita, berapa banyak ada di atas. Setakat pegang jawatan tetapi tak ramai di bawah pun buat apa. Tapi kelebihan bagi saya, kebanggaan saya dengan parti UMNO saya, Parti Barisan Nasional saya ialah kami memang walk the talk di segi komitmen. Itu sebabnya mereka ramai di bawah ni dilihat sebagai satu jentera dan tulang belakang yang begitu kuat. Tetapi saya pun tidak boleh menafikan bahawa pemegang jawatan tu selalu tak banyak. Itu yang kadang-kadang menjadi dia punya offset balance. Itu sebab hari ni bila kepimpinan parti saya berani berkata tentang isu kota dan bercakap bahawa komitmen tu secara terbuka yang dulu jarang dia bercakap, saya melihat ini sebagai satu first step yang baik. Dan saya pun tengok hari ini di segi kerajaan negeri, macam contohnya di Melaka dapatnya timbalan speaker seorang wanita, dan juga kita tengok di negeri-negeri di segi pelantikan itu yang kata orang putih itu chicken and egg lah. Tapi yang penting sekarang ialah wanita di Malaysia secara menyeluruh, tak kisah pada parti mana mereka menyokong, tak kisah agama mana, bangsa mana, mereka kena bersuara melalui platform politik. Kerana politik ni boleh membawa perubahan pada wanita. Banyak perkara. Tetapi kita tak bolehlah wanita kadang-kadang merasa seolah-olah kalau mereka mewawarkan diri mereka, mereka boleh dilihat, boleh menjadi satu mangsa keadaan. Dan mereka kadang-kadang mungkin mereka merasa segan dan merasa takut, seolah-olah tidak ada sokongan. Tapi saya tak nak nafikan bahawa kejayaan parti saya, Puteri UMNO, memang kejayaan daripada banyak. Kalau kita tengok sejarah Puteri UMNO pada tahun 1990-an masuk tahun 2000, banyak yang membantu Puteri UMNO secara menyeluruh adalah peranan pemuda UMNO masa tu. Yang hari ini terdiri daripada yang berhormat Presiden Parti, yang berhormat Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kanan, semua dia dulu dia lah anak-anak muda, pemuda UMNO kan. Tapi itu sayanglah sebab daripada pintu Puteri, itu yang sebabnya bagi saya untuk Parti UMNO, dan saya juga minta pada parti lain menyeluruh bagikan 30% tu lah. Jangan setakat tengok pada UMNO je. Kita rasakan itu akan berlaku untuk pelarian umum ke-15 tu? Wanita kena demand. Bukan demand, tapi memberikan satu komitmen yang agak lebih positif lah. Sebab saya kadang-kadang tengok bahawa, sebab kalau kita tengok di segi jumlah wanita dalam negara kita, komitmen wanita ini masa isu yang berlaku masa kita berhadapan dengan COVID dulu kan. Banyak wanita memainkan peranan di rumah, jaga keluarga, buat bekerja online. Itu sebabnya kebaikan, kebajikan, kemudahan untuk wanita dalam negara kita mungkin lebih mudah kalau ramai daripada pembuat undang-undang datang dari wanita. Mungkin kepahaman tu lebih. Ya ke tidak, betul ke tidak tu satu soalan yang boleh diuji lah. Tapi bagi saya, penerimaan ini daripada parti saya satu langkah yang pertama, dan saya harap parti politik lain juga bersetuju. Tapi lebih penting, nak melihatkan sebagai pengundi kita lebih terbuka kepada memilih calon-calon wanita yang ditawarkan lah oleh mana-mana parti politik. Tak mahu nanti apabila nama calon diumumkan, apabila media menanyakan Datuk Seri Azalina bagaimana respon kepada calon yang dikemukakan, saya amat kecewa tetapi kami redha. Adakah? Saya pun susah nak jawab. Okey, Datuk Seri. Seminit 2 ini, adakah akan mempertahankan Pengerang? Susah saya nak jawab. Kalau diberi peluang, insya-Allah lah. Tapi sekarang ni semua kami pun tak tahu siapa yang akan dipertengahkan di mana. Tapi bagi saya parti politik UMNO. Tapi Pengerang, Datuk Seri, banyak signifikan benda yang akan dibawa ke depan. Isu Pulau Batu Putih, isu berkaitan dengan pekerjaan di Pengerang, isu berkaitan dengan solidariti sepadan negara dan sebagainya. Jadi kalau tak ada suara Pengerang yang hebat, susah juga tu. Terima kasihlah. Tetapi bagi saya, sebagai satu parti politik dengan 3.5 juta ahli, kita kena memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada kepimpinan parti lah. Kalau dalam ahli parti tak ada disiplin, tak bolehlah jadi orang parti. Kita ni bebas je lah. Okey. Jadi kalau, akhir sekali Datuk Seri, besok keputusan dah keluar, mungkin ramai penganalisis politik mengatakan electoral pact akan lebih, orang kata pun, kelihatan lebih jelas selepas keputusan pilihan. Adakah Datuk Seri melihat demikian? Saya, to be very honest, saya memang begitu excited lah.
Yes. Kepada Electoral Pact. Sebab bagi saya, memanglah kita nak dream team untuk Malaysia. Ya. Terima Kita kasih. nakkan the best people Ya. for this country sebab kita nak reset and redeem back lepas COVID. Kalau kita can get the best dream team, why not? Pada saya lah. Tapi saya bukan bersuara bagi pihak UMNO menyeluruh. Personal. Pandangan saya. Sebab saya dalam menjadi timbalan speaker, kemudian saya duduk di parlimen kali ini, Hebat. saya tengok agak berbeza. Ya. Di mana kami boleh bercakap, tak ada kebencian. Kami banyak bercakap sebagai parlimen untuk masalah umum. Satu tujuan. Ya. Why not? Ya. Pada saya lah, ini pandangan peribadi. Jangan kata pandangan saya sebagai ahli parti. Tak apa, itu kita boleh sambung perbincangan. Tapi tak tahu lagi menang ke tak menang. Yang penting kalau menang besar, okeylah. Kalau tak yalah. menang besar, duduk Tapi lagi senarionya baik-baik. nampaknya banyak ke arah itu kan, Datuk Seri? InsyaAllah. Terima kasih Datuk Seri Azalina Osman Said, mantan ahli Parlimen Pengerang dan juga ahli Majlis Tertinggi UMNO. Sekian saja bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Wani malam ini. Seronok. InsyaAllah kita jumpa lagi.